Tu akhir zaman dia ada puak-puak ni yang anti ahli sunnah wal jamaah, dia kata baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah, ya. Selawat bid'ah, baca yasin bid'ah. Orang macam ni elok tampau Kita buka sejarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang sahabat ni, ya, dia mengatakan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Sayyidina Umar ambil tongkat, dia katok kepala orang ni, luka terbelah ni. Bagus, dia tak berani mengatakan bid'ah. Itu orang macam ni kena katok orang tongkat ajar orang sikit. Baca yasin bid'ah, ya, baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah. Semuanya bid'ah, ya. Inilah akhir zaman manusia, dia tak suka beramal. Dia tak suka beramal soleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah sembahyang sunat tarawih dan dapat juga sembahyang sunat witir. Untung tu. Mula dapat sembahyang fardu isyak jemaah. Lepas sembahyang fardu isyak dapat sembahyang tarawih lagi jemaah. Lepas tu dapat sembahyang sunat witir lagi jemaah. Lepas tu makan pun jemaah. Untung ya. Ya. Umat Nabi Muhammad dapat, umat Nabi lain dapat. Tengok. Duduk ni, kalau dengar ceramah 1 jam dalam hadis tersebut, seperti dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau pada bulan Ramadan, buat satu diganda 1000 bulan. Fikir ya. Boleh dapat? Kita dapat. Ya. Berarti siapa datang malam ni, untung lah. Siapa tak datang, busuk punya orang. Ya. Busuk punya orang, bodoh punya orang. Ya. Sebab dia tak mau rebut amalan-amalan kelebihan bulan Ramadan. Itu yang nanti dalam kubur, malaikat kata apa? Hoi, lelaki yang tua. Hoi, lelaki yang bodoh. Cilaka engkau. Ni malaikat kata. Buka kitab Alam Barzakh. Ya, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya, itu kata mereka ni, mereka nak balik ke alam dunia, mereka nak balik ke negeri dunia. Kata malaikat tak boleh Masa dekat dunia ada bulan Ramadan, ya, suruh datang masjid surah sembahyang tarawih, kau tak datang. Kau sibuk lepak kedai mamak Kau sibuk pergi mall sibuk pergi konsert Kau tak nak datang surah, ya. Bila dah dalam kubur baru nak pergi surah. Bodoh punya manusia, dia kata malaikat. Malaikat ni kalau dia panggil manusia yang melanggar perintah Allah, hoi cilaka. Dia panggil, hai lelaki yang cilaka. Hai pemuda yang cilaka. Hai lelaki yang tua yang bodoh. Dia marah sangat malaikat Allah. Kau buka dalam kitab bab jenazah. Ini bukan aku cakap ni. Ya, ulama bagi tahu, tuan-tuan. Ya. Ulama malaikat Allah ni, malaikat muka nangki ni digarang. Mata dia kebiru-biruan. Malaikat muka nangki ni. Malaikat muka nangki ni bukan macam tu yang jaga depan tembak scan tu, bukan. Ya, bukan. Itu tak larat, tutup berlonggar. Garang malaikat muka nangki ni, garang. Ya. Garang. Dia datang daripada kaki. Tak kira siapa lah kau. Kau orang Balakong, kau orang Turki, kau orang Jepun, kau mana punya manusia, bila masuk dalam tanah, masuk dalam liang lahat, akan bertemu malaikat munkar nakir. Dia akan tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Tu malaikat munkar nakir. Itu pangkat kita dekat dunia. Bila kita ada pangkat, bila mati hilang pangkat, hilang. Kau Datuk Seri, kau Ustaz, kau JKK kampung, kau AJK Surak, tak kira siapa lah, kau pegawai apa kali pun, bila masuk dalam liang lahat je, orang baca talqin, wahai Fulan, anak si Fulan. Ya. Tu akhir zaman dia ada puak-puak ni yang anti ahli sunnah wal jamaah, dia kata baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah, ya. Selawat bid'ah, baca yasin bid'ah. Orang macam ni elok tampau Kita buka sejarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang sahabat ni, ya, dia mengatakan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Sayyidina Umar ambil tongkat, dia katok kepala orang ni, luka terbelah ni. Bagus, dia tak berani mengatakan bid'ah. Itu orang macam ni kena katok orang tongkat ya. Ajar orang sikit. Baca yasin bid'ah, ya, baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah. Semuanya bid'ah, ya. Inilah akhir zaman manusia, dia tak suka beramal. Dia tak suka beramal soleh. Ya, kalau tengok TV tak bid'ah. Isap rokok tak bid'ah, ya. Lepak kedai mamak main PUBG tak bid'ah, ya. Tengok perempuan pakai aurat tak bid'ah. Beramal soleh dia kata bid'ah. Inilah manusia akhir zaman, ya. Baiklah, tazkirah pada malam jangan risau, tuan-tuan. Paling lama setengah jam. Itu dah lama tu. Tengok dah tak tahan dah ni, ya. Baru 8 rakaat dah nak mati ya.
Macam mana nak berjuang? Tengok sahabat Nabi pada bulan Ramadan, gali parit, berperang dengan tentera-tentera kufar. Pada bulan Ramadan, kalau parit tu kuda masuk tak boleh nak naik lah. Kalau kuda tak boleh melangkah. Tengok sahabat Nabi pada bulan Ramadan menggali parit. Ya, kita bulan Ramadan baru semayang 8 rakaat macam tak larat. Gitu pun imam baca surah pendek. Tu imam baca 1 rakaat 1 juz. Mau tinggal tok siap seorang ni. Ya. Ini tarbiyah. Bulan setahun dia ada 12 bulan. 12 bulan ya, semuanya bulan ibadah. 1 bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Ni bulan tarbiyah, tuan-tuan. Tengok pada bulan Ramadan, pada waktu ni kita tak balik, duduk surau ni, duduk masjid, nampak ya? Duduk lagi iktikaf lagi ya. Kalau bulan lain dah depan TV dah, tengok TV. Ya, tengok orang broman ke TV, tengok James Bond ya. Padahal orang surau ya. Bukan surau sini, surau tempat lain. Lebih-lebih kurang macam sama ya. 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 Itu yang ulama bagi tahu apa? Kamu baca Quran tak kuat. Ya, kamu berzikir tak kuat. Jangan kau habiskan masa kamu, umur kamu dengan benda-benda yang lara. Tuan-tuan, ya, jangan habis dengan benda-benda yang lara. Kita pada bulan Ramadan, di siang hari jangan banyak tidur. Di siang hari tumbuhlah baca Quran, beribadah. Di antara orang yang selamat dalam kubur ni, pertamanya iaitu salah satunya orang yang suka baca Quran. Dan nak menghindar penyakit nyanyuk, penyakit gila, rajin baca Quran. Kat sekolah aku ada 8 orang gila. Tuan-tuan, 8 orang tak siuman kami jaga. Padahal dekat kampung ni mengarut. Pukul orang, katok kereta, baling rumah orang. Dekat sekolah kami tak mengarut, elok Sebab kami bagi ayat Quran. Kami bagi dengan zikir. Kami bagi dengan sembahyang. Walaupun dia tak wajib sembahyang kat atas dia sebab dia gila. Tapi bila dia duduk dalam kelompok-kelompok orang solat, maka dia tak mengamuk. Ini kelebihan orang sembahyang. Ya. Baik, tazkirah pada malam ni tajuk tentang mati. Ini semua bakal-bakal mati. Paling cepat mati yang tak datang. Yang duduk luar tu paling cepat mati tu. Ya. Pasti mati ni. Jangan takut mati. Sebab apa? Syarat nak masuk syurga kena mati. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, penduduk syurga. Penduduk syurga. Kita ni kat dunia ni singgah sana. Mencari bekal-bekal untuk kita bawa balik. Dalam kitab menyebutkan mereka membawa hadiah-hadiah untuk bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih? Allah. Dia bawa hadiah nak bagi kekasihnya hadiah. Tuan-tuan. Ni kaedah Kita akan balik dalam syurga Allah. Kita akan balik negeri asal kita. Itu umat Nabi Muhammad ni semua masuk dalam syurga Allah. Semua masuk. Yang tak masuk ni kafir. Ada hadis menyebutkan, aku baca maksud dia, apabila perempuan itu derhaka dengan suaminya, melawan suaminya, menyusahkan suaminya, dia tak cium bau syurga Allah. Sama juga anak-anak yang derhaka dengan mak bapaknya, tak cium bau syurga Allah. Kalau tak cium, masuk syurga pun tak. Ulama tafsir mengatakan mereka akan masuk apabila mereka tak kafir. Itu yang kata Rasulullah, pagi-pagi umatku Islam, sembahyang Islam, mengecak dua kalimah syahadah. Nanti sebelum zuhur kafir balik. Sebab apa? Dia menyengutukan Allah. Dia menduakan Allah. Nanti zuhur sembahyang balik, Islam balik. Nanti lepas zuhur kafir balik. Itu yang takut tu. Tapi kalau orang mati dalam sembahyang, dah confirm lah husnul khatimah. Sebab dia mati di dalam keadaan tengah menyebut kalam Allah. Tuan-tuan. Baiklah tentang mati. Dia yang pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Seorang sahabat ni dia pergi rumah Rasulullah, dia ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah ni dia suka menyambut tetamu. Sama juga Imam Malik. Imam Malik ni suka menyambut tamu. Imam Malik ni suka tetamu datang rumah. Imam Malik ni kalau orang datang rumah, dia mandi dulu, dia pakai jubah, pakai serban. Imam Malik pakai serban. Haji Malik tak nak pakai serban. Ya? Imam Malik pakai serban. Tuan-tuan, serban ni mandi hari malam ni malam Jumaat. Kita buka dalam hadis daripada Anas bin Malik, tak silap. Anas bin Malik ke Imam Bukhari. Ada dalam hadis menyebutkan sesiapa yang memakai kain serban satu Jumaat, solat Jumaat 2 rakaat, satu rakaat digandakan 70 kali Jumaat. Tuan-tuan, ni bukan hadis palsu. Ya. Kalau bulan Ramadan digandakan 1 rakaat, diganda 70 rakaat, digandakan satu rakaat, diganda 1000 bulan. Fikir ya. Rebutlah, rebut. Tuan-tuan, rebut. Ya. Pakai serban ni ikut sunnah Rasulullah ni masih hidup Kalau dah mati pakai serban tak dapat pahala Kalau orang nak mati, contohlah aku nak mati sebut abang takutlah mati ya.
Aku mati. Kalau aku pakai serban, aku dapat pahala tak? Dapat? Tak dapat. Bila meninggal anak Adam, terputus segala amalan. Putus pakai serban, jenazah pakai serban, tak dapat pahala. Jenazah pakai jubah, tak dapat pahala. Jenazah pakai minyak wangi, tak dapat pahala. Ya? Dia yang boleh menolong bagi jenazah itu si mati itu 3 benda. Pertama, waladun salihun. Kedua, ilmu nafi'. Ketiga, sedekah wajariyah. 3 benda. Kita tengok malam ni. Memang Taman Kasturi Jalan Balakong ni memang penduduknya orang tua-tua je ke? Mana pergi budak-budak muda? Ni seorang ni budak muda. Nah. Taman ni seorang budak muda. Anak siapa ni? Untung dia. Untung bapak dia. Ya, sebab itu anak dia tentu kalau jumpa anak, jangan cakap dengan dia sekali-kali tentang hal keduniaan. Bagi tahu dengan dia, tolong doakan mak, doakan ayah. Ini yang paling berguna. Dia di antara mak dan ayah. Tuan-tuan. Ya. Itu yang paling penting sebab yang si mati ni akan meminta doa kepada yang hidup. Tuan-tuan, ya. Baiklah tentang mati. Mim alif ta ya, mati. Baru 7 minit. Sabar. Ya. Macam tak sabar, macam kat punggung tu ada pacat, ya. Grefel, ya. Malah ini rumah Allah. Rumah Allah ni hamba yang sebenar-benar rindu kepada Allah, dia mendapat kesedapan duduk di dalam rumah Allah. Itu yang bila dia rindukan Allah, dia cintakan Allah, dia mabuk cinta kepada Allah. Bila mabuk cinta kepada Allah, mulutnya menyebut-nyebut Allah. Ni orang mabuk cinta. Macam kita cinta dengan bini kita dulu dekat belakang. Masa baru tunang, masa tengah bercinta, Allah siap sebut nama bini aja. Kadang tak dapat tengok orang, dapat tengok bumbung pun jadi ya. Contoh masa dulu-dulu, ya. Bila lalu kat rumah, nak tengok rumah tunang, tiba-tiba nampak kasut bakal nampak kasut pak mentua, tak jadi. Teruslah. Ya? Orang dulu ni pak mentua garang. Malaysia ni macam tanduk koboi. Contoh orang dulu ni, pak mentua ni bakal pak mentua ni garang. Orang rajin pergi surau. Garang, ya. Pak mentua sekarang ni, bakal pak mentua sekarang ni suka main PUBG, tuan-tuan, ya. Main PUBG, ya. Tak salah nak main PUBG main tak salah. Harus sahaja akan jatuh haram bila melalaikan. Itu ya. Ya, sampai tak datang surau, tak menuntut ilmu, tak sembahyang sunat tarawih, dia biarkan anak isteri sampai tak cari nafkah, sampai cerai berai, haram. Ya, asal hukum dia harus sahaja, tuan-tuan. Sama lah tarian, orang perempuan nak tarian, nak berjoget, harus sahaja. Ya, tapi bila permintaan suami ke atasnya di dalam rumah, kata suami, yang malam ni malam Jumaat, abang nak ayang menari depan abang, wajib menari. Dengar ni kawan baik. Wajib menari sebab atas permintaan suaminya. Kena faham. Tapi bila menari di halayak ramai, pakai baju sampai memuka aurat, berzumba-zumba, ya, maka jatuh haram. Itu kena tahu kaedahnya. Ni hukum fikih. Faqih fikih makna kefahaman. Itu makna fikih. Ya. Baiklah tentang mati. Sebut dia tadi sebut mati tak sebut ni. Ya, tak sebut ni. Ya. Mim adalah ma'rifatullah. Kenal akan Allah. Itu yang siapa kenal Allah, ya, dia kenal diri. Bila dia kenal diri, dia lupa diri. Lupa diri dia. Ya. Dia Allah saja. Itu tengok bulan Allah, tengok matahari sebut Allah, tengok apa sebut Allah, tengok bini Allah, tengok semua dia sebut Allah. Dia semua balik kepada Allah. Ni orang yang dia balik kepada Allah, hatinya hidup kalangkan Allah. Ya, kita hati tak hidup kalangkan Allah, hati hidup dengan dunia. Ya, dengan dunia. Sembahyang tarawih ingat dunia, sembahyang tarawih ingat langsir nak air raya. Sembahyang tarawih ingat kuih bahulu, sembahyang tarawih ingat lemang, ya. Sembahyang tarawih ingat ni moreh, ya. Sebab kita tak ada, Allah tidak ada dalam hati. Tapi itu kena banyak latih. Allah. Itu yang bila Allah mati sebut Allah. Betul ya. Tu orang tasawuf, dia suka dikena, dia tidak suka mengena. Ini orang tasawuf. Kita suka mengena orang, tapi kita tidak suka orang mengena kita. Tuan-tuan, ya.
Tu berbeza orang ahli sufi, tuan-tuan. Kita bukan ahli sufi, ahli kedai kopi. Ya, tu yang duduk dalam masjid tak ada lama, di surau tak ada lama, ya. Duduk kedai kopi 4 jam lambat. Ya. Baik, tentang mati. Semua manusia akan mati. Mati. Bila mereka mati, mereka akan dibangun daripada kubur mereka bangun. Tentang buka bab tentang malaikat Allah. Malaikat Jibril ni sayapnya 300. Buka satu, bumi ni gelap. Kalau buka satu Malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dia punya sayap 600. Itu kata malaikat Jibril. Ada yang lebih hebat lagi di antara malaikat Allah yang sayapnya lebih banyak, iaitu malaikat yang menjaga arasy, iaitu 1200 sebelah. Inilah malaikat Allah tu. Untuk tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali Hujatul Islam. Siapa yang semayang berjamaah, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang buat jalan-jalan fi sabilillah, dia dipayung oleh malaikat Allah. Malaikat Allah payung. Tampak kalau nampak mati tu kata-kata dia mendoakan kita. Tikus-tikus tu, anjing-anjing tu pun, anjing-anjing liuk didoakan kita. Itu pasal kalau nampak anjing, jangan baling batu. Boleh anjing ni dibunuh kalau anjing gila, boleh. Kalau anjing yang tak gila, tak boleh. Ulama tak lagi. Walaupun dia najis mukhalazah. Buka sejarah Hasan Al-Basri berdialog, bercakap dengan anjing. Tuan-tuan, Hasan Al-Basri, ya, ulama hebat, ulama sufi, Hasan Al-Basri. Ya. Baiklah, tentang mati. Ma'rifatullah. Tu mereka nanti bangun daripada kubur. Sebelum mereka bangun daripada kubur, kita ni semua masuk dalam satu lubang. Tu lubang iaitu tanah. Kita buka sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dia bawa satu jenazah, itu jenazah kekasih Allah. Jenazah isterinya, itu anak baginda Fatimah Zahra. Itu kata Sayyidina Ali, wahai tanah, aku bawa ni adalah anak kekasih Allah, anak Rasulullah Fatimah Zahra. Apa kata tanah? Wahai Ali. Sayyidina Ali ni karomahnya boleh bercakap dengan tanah. Ini Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Umar ni karomahnya, dia ceramah dekat sini boleh sampai di Kedah, di Meswara. Ini Sayyidina Umar. Ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kalau tetamu datang rumah, makanan buah kurma sedikit tapi boleh dimakan oleh ramai tetamu. Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi semua hebat-hebat. Ya. Rasulullah kalau mukjizat dia lain pula. Rasulullah ni lagi hebat, tuan-tuan. Kalau dia masuk dalam ni, surau ni wangi. Kita masuk dalam ni, bau ketiak, bau macam lori sampah. Ya. Rasulullah hebat, tuan-tuan. Wallahu akbar. Perbanyak selawat ni pada hari Jumaat ni. Ada selawat khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sahabat baca sekali kata Rasulullah, dia diampunkan dosanya 1 tahun. Umat Nabi Muhammad dapat, tuan-tuan. Baca lah. Ya, bukan susah pun nak baca, tuan-tuan. Sebab tu dalam poket ni kena ada tasbih. Ada tasbih. Kalau selalu ada tasbih, selawatlah. Ada tasbih, berzikir ya. Kalau ada later, rokok lah. Ya, tu kejap rokok, kejap rokok. Kalau buka puasa pun dengan rokok ya. Rokok. Nanti mati sebut rokok. Sama kan, duduk luar tu cuma nak isap rokok tu. Ya. Tapi yang jenis yang hidang-hidang tu memang kerja dia mengidangkan orang makan. Ya. Untung banyak pahala dia tu. Sebanyak mana orang makan, sebanyak itu pahala dia. Di antara nanti di padang mahsyar yang di mereka tidak dahaga dan tidak lapar, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tuan-tuan, bagi orang makan. Kamu juga nanti di padang mahsyar tak telanjang. Mereka tidak telanjang di padang mahsyar, masih hidup dekat dunia, mereka memberikan pakaian, memberikan dana, orang itu membeli pakaian. Mereka tidak telanjang di padang mahsyar, tak telanjang. Di padang mahsyar semua orang telanjang, tuan-tuan. Baiklah, apabila Sayyidina Ali beritahu dengan tanah, apa kata tanah? Wahai Ali, peduli apa tu? Siapa masuk dalam tanah ni, siapalah dia sekalipun, tetapi apabila dia melanggar perintah Allah, aku himpit dia. Tetapi yang kau bawa ni adalah jenazah kekasih Allah. Aku akan jaganya, dan tanah akan jaganya sebaik-baiknya, dan ulat tidak akan makan bagi tubuhnya, kerana dia adalah kekasih Allah. Nampak? Ya? Itulah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ni adalah wanita syurga. Dalam satu pendapat mengatakan dia di antara wanita yang mula-mula masuk syurga, kalau tak silap lah. Ya? Kalau salah tolonglah perbetulkan. Ya? Fatimah Zahra dengan suami tak pernah tinggi suara. Dia pada satu hari pernah dia membuat Sayyidina Ali tersinggung.
Itu yang dia nak buat Sayyidina Ali ni, supaya maafkan salahnya. Dia tawaf Sayyidina Ali 7 kali tawaf. Sampai yang ke-7, Sayyidina Ali senyum. Itu isteri ni kalau ada membuat suami tersinggung, tawaf suami, tawaf. Tawaf. Buatlah tawaf tu, sambil tawaf buat joget ke buat. Suami tak boleh tengok isteri joget depan. Isteri joget depan suami tak boleh tengok. Habis bong tumbang. Imam pun tumbang. Jangan poyo lah. Tuan-tuan, orang perempuan jangan buat orang perempuan ni. Orang perempuan ni, tuan-tuan, lepas tu dia semua aurat, kecuali dia semuanya aurat. Kecuali apa? Muka dan tapak tangan. Orang perempuan ni, lepas tu orang lelaki semua kalah dengan perempuan. Orang lelaki ni dia boleh kalah dengan wanita dengan harta. Tengok akhir zaman, Pendakwah-pendakwah boleh bergambar dengan wanita-wanita seksi. Nampak? Ni akhir zaman, tuan-tuan. Ni akhir zaman. Akhir zaman. Nak raya boleh guna duit judi. Bodoh tu orang. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Besok lama-lama akhir zaman. Bakul lemang boleh dengan daging babi. Manusia dah makin lama makin bodoh. Dia tak kira halal haram, main langgar tuan-tuan. Sebab belajar tak mau, menuntut ilmu tak mau, damping orang soleh tak mau, damping ulama tak mau, dia tak mau datang. Tak mau bulan Ramadan tak mau datang. Kerajaan dah buka surau, buka masjid, dah boleh datang. Tapi datang banyak ni orang yang biasa datang ni. Ni semua yang tak larat ni, yang nyandul semua tak larat. Tak larat. Tu mujur di dini, tak di dini tumbang tu. Ni orang yang biasa datang, tuan-tuan, yang biasa datang. Dia masjid dah buka, surau dah buka, dia tak nak datang. Dia datang bila? Bila dah jadi jenazah dia datang. Itu pun orang bawa dia. Kalau orang tak bawa langsung tak datang. Kalau tempat aku, di kampung aku, kena ajar orang ni. Kau tak mau datang surau sebenarnya mau tak mau tu, tadi aku nak masuk, abang tu kata aku tersilap pegang pen, terpegang pen merah. Ustaz, pen merah ni untuk orang yang dia blacklist. Kalau dia semayang tak bawa sejadah, dia semayang tak bawa emas, dia blacklist, kena pakai pen merah. Blacklist. Tu blacklist dunia, blacklist Allah lagi bahaya, tuan-tuan. Ni akhir zaman semua orang takut mati. Tuan-tuan, pergi mall orang tak takut mati, pergi surau orang takut mati. Mana elok mati pergi surau, mati pergi mall? Elok mati pergi surau. Tuan-tuan, mati tempat yang baik. Di antara tempat yang tak baik kata Rasulullah adalah pekan. Adalah bandar-bandar, tempat yang tak baik, tempatnya berkumpulnya jin-jin kafir. Itu kata ulama, bila kamu pergi ke pekan, ke bandar-bandar, tutuplah kepala kamu dengan kopiah, pakailah kopiah. Siapa yang tidak tutup kepalanya akan dikencing oleh jin-jin kafir dan iblis laknatullah, akan dikencing. Tuan-tuan, saya malu nak pakai kopiah, malu, pakai topi keledar tak malu, kopiah malu, busuk punya orang. Baiklah tentang mati, sikit lagi nak mati jangan risau. Pukul 12 tinggal aku seorang lah pukul 12. Ceramah tak boleh lama. Mana lama ceramah, lama. Dia paling lama kalau sejam tu lama dah. Dia tak boleh lama. Tengok, kalau tak sayang tengok, naikkan 20 minit kan, mula. Aku dah ceramah kat 10 tahun lah, 10 tahun lah. 10 tahun ceramah. Betul kata aku ceramah dah. Ceramah kat rumah, ceramah kat kawasan kedai, kilang, penjara Sungai Buloh, semua. Semua mana orang jemput ke pergi. Baiklah, apabila manusia ni dia mati, nak mati, siapa yang mati dalam keadaan selamat? Itu yang tadi yang cerita Rasulullah tadi tu, yang sahabat Nabi ni dia bagi salam kepada Rasulullah. Dia buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, kenapa kau datang rumah aku malam-malam? Kata pemuda ni, kata lelaki ni, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Aku takut tentang api neraka Allah. Nampak? Dia takut tentang api neraka Allah sampai tak boleh tidur, tak? Kita tak boleh tidur tak? Makan ubat kuat. Makan ubat kuat, kepala panas, macam bakul ni, mata merah macam tu raya, tak boleh tidur. Macam beruang ni. Hati-hati, tadi orang telefon aku. Ustaz, sahabat saya ni tiap-tiap bulan Ramadan dia berzina. Tiap-tiap bulan Ramadan dia berzina. Aku tanya dia, dah kahwin belum? Belum kahwin. Dia pemula, Ustaz. Apa hukum? Hukum dah susah, berzina dah susah. Kalau dia tak batal dengan puasa pula, dosa lain pula. Batal puasa, dosa lain pula. Banyak dosa. Minta ampun dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun. Minta ampun dengan Allah.
Tapi yang peliknya Ustaz, bulan Ramadan je zina. Bulan Ramadan je zina. Apa jenis orang? Tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan. Pada bulan Ramadan, syaitan tak ada. Iblis tak ada. Dia pergi mana? Iblis ada cuti. Tuan-tuan ingat Iblis tak ada cuti tahun ke? Ada. Iblis ada cuti tahun. Iblis pun ada KWSP. Ingat tak ada KWSP Iblis ni? Tuan-tuan. Iblis ni dia ada cuti tahun. Bila bulan Ramadan, dia ditangkap, dia diikat, masuk ke dalam laut yang cukup dalam, dia ikat dalam. Atau pendapat mengatakan iblis, syaitan-syaitan yang kuat-kuat. Atau pendapat mengatakan yang kuat saja, yang tak kuat tak diikat. Dia pada bulan Ramadan, tengok kalau siapa dia puasa tapi tak semayang, itu iblis tu, syaitan tu, geng iblis tu. Adalah terlepas tu. Berarti ingat tu, siapa puasa tak semayang, puasa Allah tak terima. Siapa puasa buka aurat, puasa sah, Allah tak terima. Siapa puasa tapi masih mengumpat kata orang, puasa sah, Allah tak terima. Ingat tu, tambah bulan Ramadan kadang-kadang tak ada nak jaga mulut, tak ada nak jaga jari, suka maki-maki orang, netizen ni dalam Facebook, dalam media sosial. Hati-hati lah, penat je lapar dan dahaga. Hati-hati lah. Ni bulan tarbiyah ni tuan-tuan. Ni macam pakai mask. Pakai mask ni untuk apa pakai mask? Haji pakai mask untuk apa? Apa benda? Jangan tengok aku tak puas hati. SOP. Ikut SOP je. Orang yang pandangan akhirat pakai mask, dia kata apa? Alhamdulillah, Allah suruh aku pakai mask supaya aku tidak menghidu benda-benda haram bila aku pergi ke pekan. Nampak? Ni orang nampak pandangan akhirat. Tuan-tuan. Semua yang Allah jadikan semuanya ada hikmah. Itu tulis nama dekat luar tu, apa hikmahnya? Mam, Ji, apa hikmah? Tahu siapa yang duduk kawasan ni tak datang surau, tahu. Itulah hikmah dia. Kau duduk je Korea sini, kau tak pernah datang surau ni, cantik muka kau. Itulah hikmah dia. Allah jadikan semua ada hikmahnya. Semayang jarak ni apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Kalau kau lambat, kau semayang tak tepi longkang tu. Faham? Datang surau lambat-lambat, datang surau lambat-lambat, kau semayang tepi longkang, tepi pagar. Itulah hikmah dia, tuan-tuan. Sebenarnya bukan apa, Allah nak tunjuk kepada hamba-Nya. Bila suruh buka masjid, buka, kau tak mau datang. Bila aku suruh rapatkan saf, kau tak mau rapatkan saf. Bila aku bagi jarak, baru kau marah. Sebab ni semua adalah atas perintah Allah, tuan-tuan. Kena belajar kitab risalah tauhid, tentang takdir mu'allaq, takdir mubrah. Baiklah, tentang mati. Kau ambil mim je. Sebab pembayaran sampai mim je lah. Mana boleh sampai nak boleh sampai kena bayar sampai habis Dah lama tak datang ni. Masalah malam ni ceramah bagi berapa? 1,000 pergi 1,000. Lah kudu punya surau Kalau tuan-tuan bagi aku duit ceramah, kau untuk aku untuk sekolah. Kau untuk aku Melayu untuk sekolah. Tanggung anak yatim, ibu tunggal orang tak siumat. Anak yatim yang kami tanggung belajar di Yaman, sebulan 3-4 ribu aku hantar. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah tu, contoh kalau bagi malam ni berapa? 300 3. Mana tahu tembak 300, betul 300? 300. Driver aku 2 orang. Seorang 100, dah 2 orang dah 200. Tinggal 100. Tadi makan kedai mamak ni 30, tinggal 70. Minyak aku 30. Tinggal apa? Tinggal apa? 40. Balik rumah bini pau habis Tuan-tuan. Lepas tu bini minta jangan tak bagi. Jangan kena kekut dengan bini, Baiklah, tentang mati. Ma'rifatullah. Siapa nak mati dalam beriman, dia kena dekat dengan Allah. Pada bulan Ramadan ni, di antara bulan yang doanya Allah ni dia menunggu-nunggu doa daripada hamba-Nya. Daripada sahur tu sampai nak buka puasa, doa tak ada hijab. Minta apa? Minta. Ya Allah, aku ni banyak penyakit, sembuhkanlah. Ya Allah, anak aku ni nakal sangat, baikkanlah. Ya Allah, bini aku ni suka lawan aku, ya Allah, solehkanlah. Minta. Ya Allah, Korea sini duduk dekat surau tapi tak mau datang, busuk punya orang. Minta Allah. Dia dengar kat tingkap tapi tak mau datang. Minta Allah. Minta Allah pada bulan Ramadan ni doa tak dihijab, tuan-tuan. Doa dihijab. Tambah masa nak buka puasa, masa nak bersahur tak ada hijab. Dia ada satu doa bila nak buka puasa, bila nak sahur, ada satu doa yang berbunyi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
Allahumma ya Rabba Jibril, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu baca doa kan. Tak dijawab. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, orang kurang kena penyakit. Sebab pada bulan Ramadan kita banyak ikut sunnah. Makan pun ikut sunnah. Makan dengan buah kurma, makan dengan madu lebah. Ni madu lebah asli ke bawah ni. Dalam ada sarang ni. Tuan-tuan, ya, siapa sebab kalau buka dalam hadis, rumah sahabat Nabi semua ada madu lebah. Tapi kalau kita buat balik, bini kata ini bukan asli. Bukan asli. Tapi kalau yang asli tu yang betul-betul bermadu asli kata dia. Ya. Madu lebah asli tuan-tuan. Aku ni lah aku makan setiap malam, ya, setiap malam. Anak aku makan ni tuan-tuan, ya. Madu lebah asli, madu lebah tualang tuan-tuan. Badan sihat, ya, cergas, boleh ibadah. Pagi tadi sahur aku makan madu lebah dengan buah kurma. Ni tadi buka baru makan tuan-tuan, ya. Elok dia sihat tuan-tuan, ya. Ni kelebihan madu lebah. Kalau madu lebah ni pada zaman Rasulullah, bila mereka pergi berperang, seorang sahabat ni dia memikul madu lebah. Bila berlaku peperangan, ada sahabat-sahabat kena panah, kena pakuk dengan pedang. Jadi sahabat ni tolong tuang madu, dia ikat dengan kain, maka balik pada medan peperangan, dah baik dia punya luka-luka. Ini kelebihan madu tuan-tuan, ya. Kalau nak untuk suami isteri, kekuatan campur dengan bawang putih. Tengok Power Rangers ni macam mana. Ya. Tapi kena tahu kaedahnya. Tapi kena tahu suami isteri ni, kalau suami tidak boleh memuaskan memberi nafkah batin kepada isterinya, kalau isterinya tak reda, isterinya boleh minta cerai. Dengar ni abang Sadu, dengar yang kat luar ni, dengar ni. Ya, hati-hati sikit. Lepas tu nak menikah ni jangan main nikah tuan-tuan. Lepas tu kencing jangan sekali-kali berdiri. Siapa kencing berdiri akan mengundang mati pucuk. Akan mengundang lemah syahwat. Tuan-tuan, ni bukan aku nak buat-buat cerita tadi, buka dalam kitab. Sebab sesiapa yang kencing berdiri, saluran kencing tu jalan tak betul. Kalau dia kencing ikut sunnah, bertenggung, dia kencing dia ikut saluran betul. Nanti bila kencing berdiri, dia akan kena penyakit sul-sul baul. Ya, dia pejabat-pejabat ramai yang kencing berdiri. Sampai kencing berdiri, tengok orang punya. Besar. Buat apa agak ni? Ya, haram, tuan-tuan. Ya, hati-hati lah, tuan-tuan. Baiklah tentang mati. Lagi 5 minit aku berhenti. Jangan risau. Jangan tengok aku tak puas hati. Aku nak balik ya. Bini aku WhatsApp ni. Bang, balik cepat bang. Ni malam Jumaat bang. Ya, kita zikir. Malam Jumaat zikir. Ni tak ada tahu malam Jumaat, malam sunat. Malam Jumaat, malam sunat. Ya. Malam Jumaat, malam beribadah. Banyakkan selawat. Banyakkan berzikir. Banyakkan baca Quran. Malam Jumaat ni. Tuan-tuan. Ya. Jangan salah tafsiran. Ni salah tafsir. Malam Jumaat, malam sunat. Malam Jumaat makan ubat kuat. Tahu ubat kuat je. Ya. Kalau tenaga batin lemah, risau. Kalau iman lemah, tak risau. Ya, tenaga batin lemah risau, semua tongkat dia makan. Tongkat Pak Abu, tongkat Pak Ali, ya, semua tongkat dia makan. Kalau iman lemah, dia tak nak dekat dengan orang soleh. Iman lemah, dekat dengan orang soleh. Nanti orang soleh caskan bateri. Ya, orang soleh caskan bateri. Ni tentang siapa iman lemah. Siapa tak boleh baca Quran, hari ni tak boleh baca Quran, berapa ayat dia baca, tu tanda iman lemah. Hari ni daripada pagi sampai malam ni, sampai buka puasa, sampai dah sembang tarawih, dia punya selawat sikit sangat, iman lemah. Kalau tahmid pun sikit sangat, iman lemah. Tuan-tuan, kena atasi ya, kena atasi. Tuan-tuan, ya, kena atasi. Makan boleh, kenapa baca Quran tak boleh? Tuan-tuan, ya. Minum boleh banyak, ya, rokok boleh banyak. Apa berzikir tak boleh. Itu lah. Ya, tadi kan imam doa tadi, ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami di dalam dapat mengucap la ilaha illallah. Memang hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Satu pendapat mengatakan lagi, hadis daripada Anas bin Malik pula, ya, dan buka dalam hadis sahih Muslim, iaitu sesiapa yang suka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di arasy ada satu tiang-tiangnya bergegar. Itu yang kata Allah, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Kata tiang, wahai Allah, hamba engkau dekat bumi, dia tak pernah tengok engkau. Dia tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka. Dia menyebut nama engkau. Dia beriman kepada engkau. Selagi kau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Nampak ni kelebihan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, ya.
Sikit lagi 2 minit dah berhenti dah. 2 minit. Ya. Sabar. Allahu akbar. Ya. Janganlah tak sabar. Kita tak tahu lagi besok entah boleh ke tidak datang sembahyang sunat tarawih. Tak tahu besok tak boleh ke tidak dengar tazkirah. Tak tahu. Kita sudah tengah tidur. Orang gelap. Ya. Sekarang sahur gelap tak ada lampu ni. Tak payah habis dia. Kata malaikat, "Oi, bodoh, kau dalam kubur ah." Dalam kubur ni gelap. Tuan-tuan, kubur yang seperti raudah, taman-taman syurga, orang yang bertakwa, orang yang takutkan Allah. Itu dalam hadis menyebutkan bila matinya anak Adam, malaikat akan datang daripada kaki. Datang daripada kaki ya. Itu yang mula-mula dia tanya tentang tauhid. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Tanya. Aku sembah Allah. Bohong, tipu. Kau datang surau, bila orang besar datang, baru kau datang. Orang besar tak datang, kau tak datang. Kau semayang, bukan kerana Allah. Kau semayang kerana manusia. Kau semayang kerana dunia. Kau semayang kerana hawa nafsu. Kau semayang ikut syaitan. Tuan-tuan, ya. Ada perkiraan di dalam kubur, tuan-tuan, ya. Ini tentang di alam barzah. Siapa yang selamat di alam barzah? Pertama, orang yang jaga semayang dengan sempurna. Kedua, orang yang rajin baca Quran. Ketiga, orang yang rajin sedekah. Ni, dalam kubur ni, tuan-tuan, ya. Yang keempat, orang yang suka semayang malam. Semayang malam. Macam ni semayang witir, semayang tarawih, kita buat setiap pada bulan Ramadan. Nanti boleh masuk bulan Syawal, semayanglah setiap malam sebelum, lepas isyak sebelum tidur, semayang 8 rakaat. Ni tak ada. Bulan Ramadan je semayang tarawih. Nanti bulan Syawal, semayanglah. Semayang sunat witir, semayang sunat taubat, semayang sunat mutlak sebelum tidur, semayang 8 rakaat. Allahu akbar. Subhanallah. Ni tak ada semayang masa bulan Ramadan je. Nanti bulan Syawal habis tak ada. Busuk punya orang ya. Sama ya, baca Quran pun, tadarus Quran pun masa bulan Ramadan je. Nanti bulan Syawal tak ada tadarus dah. Kena ingat kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Sekolah kami qiyamul lail setiap malam pukul 4 pagi qiyamul lail dah, bukan pada bulan Ramadan. Setiap malam. Janganlah. Setiap malam. Tuan-tuan pergilah mana-mana sekolah pondok pun, mereka qiyamul lail setiap malam. Setiap malam qiyamul lail. Pukul 4 pagi bangunlah. 4 pagi semayang tahajud. Allah Akbar. Doa Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Budak-budak pondok, tuan-tuan. Ya, itu kalau ada budak-budak pondok datang minta bantuan sekolah, bagi. Jangan kedekut, tuan-tuan. Sebab malam-malam mereka doakan tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Udah ya. Cukuplah, lama-lama, ya. Jadi sebelum tutup, ini dulu aku pernah bawa kasut kijang kan. Kalau dah habis boleh ambil balik, boleh ambil lagi. Tapi dah ambil bayar lah. Jangan ambil belah ya. Ni kasut kijang ni tuan-tuan hidu dia menguatkan roh kuat. Pertama, kuat dengan agama. Dan bila dia hidu, dia masuk dalam roh. Sebab roh ni dia kena ada wangian-wangian. Bila dia dalam roh ni, dalam dia punya dalaman ada hidu, ada kasut kijang, maka nafsu-nafsu yang jahat ni dia memberontak, jin-jin kaping memberontak, ya. Dan siapa suka menghidupkan kasut kijang, cerdik akalnya, petah percakapannya, dan dia maksudnya banyak kelebihan kasut kijang. Tuan-tuan, aku dah umur aku 50 tahun, aku tak sakit pinggang. Salah satu menghidupkan kasut kijang ni pun menghindar sakit pinggang. Umur 50 tahun dah, tuan-tuan. Anak nak masuk 13, tuan-tuan. Nak masuk 13. Padahal dalam kereta lama, berjam-jam, 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam dalam kereta. Hidup kasut kijang, ya. Kadang ni setengah Covid ni, tengah salam orang takut mati kan. Takut mati. Dia salam aku tadi takut. Dia salamkan dia mati, aku tak mati, ya. Tuan-tuan, salam orang siapa lah kasut kijang? Menghilangkan virus. Ni kelebihan kasut kijang. Di antara minyak yang Rasulullah suka pakai. Kita rujuk dalam hadis tentang kasut kijang. Ya, dalam rumah, dalam satu pendapat mengatakan di antara minyak yang jin benci, minyak kasut kijang. Dan kayu yang dia benci adalah kayu sugi. Air yang dia benci, air zam-zam. Tuan-tuan, ya. Buah yang dia benci, buah kurma. Tuan-tuan, jin tak suka, ya. Dan satu lagi ni, buat mata ruqyah air zam-zam. Ada kat luar titik ni. Dia air zam-zam asli, tak ada campur apa-apa sekali pun tak campur. Dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah. Semalam cucu aku demam. Tak sampai setahun, baru bulan. Aku ambil ni air zam-zam ruqyah ni, aku titik kat atas lidah, titik bawah lidah dia, aku baca surah Syifa. Alhamdulillah, baik dah.
Tuan-tuan, ya, kelebihan. Ya, air Zam-Zam ada kat luar. Titik kat mata. Tengok aku umur 50 tahun tak kecil mata. Nampak lagi kat belakang. Siapa tak puas hati aku nampak. Ya, tuan-tuan, ya. Buat kereta malam-malam boleh lagi. Pukul 3 pagi, 4 pagi balik ceramah dari Terengganu pada Johor, tak ada masalah. Titik malam-malam. Sebelum tidur, bangun tidur. Kalau ada resejong, titik kat telinga, dekat lubang hidung. Ada luka-luka, titik. Kelebihan air Zam-Zam adalah ubat. Dan hal ni, orang sekarang tengah takut dengan Covid. Ni ubat dia ada. Tuan-tuan, batu sauda pada zaman Nabi, bukan pada zaman Nabi, zaman Firaun dah ada dah. Tuan-tuan buka sejarah Firaun. Firaun ni dia sorok habatus sauda, tak bagi rakyatnya makan habatus sauda sebab dia tahu habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan, ya, orang-orang Yahudi pun dah tahu dah habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Makan habatus sauda. Ya, tuan-tuan, makan habatus sauda malam 2 biji. Kalau bulan Ramadan ni masa buka puasa makan sebiji, nak sahur makan sebiji atau 2 biji. Nanti Allah jaga dia, Allah lindung dia, tuan-tuan. Ya, ada kat luar, boleh ambil seorang satu. Sambil membeli, sambil menderma untuk sekolah. Madu lebah pun ada. Ya, boleh ambil seorang satu. Tak banyak lah, tapi ingat ujung bayar, tu je. Ustaz tak bawa duit, boleh hutang. Hutang kawan-kawan, bayar dengan aku, tu je. Mengaku tak ada hutang, ya. Sebab apa? Nak selalu pada sekolah. Sebab pada bulan Ramadan ni dia punya kos belanja buka puasa, more, bersahur, satu hari kan 1,000. Beli ikannya, ayamnya, rotinya, semua buah-buahnya untuk pelajar. Anak yatim, mu'alaf, anak orang susah, anak luar nikah kita jaga daripada baby, dah besar umur 12 tahun dah, Al-Quran, ibu tunggal. Nak cari ibu tunggal? Boleh telefon aku, boleh Roger. Ada 8 orang ibu tunggal, boleh? Umur 72. 72. Ya, umur 72. Ada seorang nama Opah Dara, umur 83. Opah dia ada di gigi 3 depan ni. Ya, tak nikah ni. Kadang dia belajar dengan aku lah. Dia kita fikir, bila kita tasawuf umur 83, tuan-tuan, ya. Bila jadi sebelum tutup, nak minta maaf banyak-banyak, ya, seandainya terkasar bahasa dan selama pernah mengajar sini 2-3 kali, tuan-tuan ada kecil hati, ada tersinggung, aku minta maaf banyak-banyak. Lalu aku dah minta maaf, tuan-tuan janganlah cakap aku dah minta maaf, kita tidak ada maaf bagimu pula. Aku dah minta maaf, ya. Dengar pula nanti aku meninggal, aku mati ke, ya. Ustaz Naham meninggal, mati ya. Aku tak minta apa, tak payah pergi kubur, sedekah Fatihah cukup lah, ya. Fatihah cukup lah. Tapi kalau aku meninggal, aku mati, sebut Alhamdulillah, aku cari, tuan-tuan, ya. Nyamai lah, ya. Aku cari nanti, faham, ya. Ingat tu, ingatlah, jaga tu, ya, pada hari raya, jangan kita melanggar pantang larang tentang hukum-hukum Allah. Tuan-tuan, memanglah SOP kita boleh jaga. Kita boleh jaga jarak, kita boleh jaga semua tentang suhu. Tetapi tentang aurat, tentang percakapan, tentang pergaulan, banyak SOP tentang Allah, banyak kita langgar. Ini yang paling kita takut. SOP dunia kita boleh patuh, SOP Allah banyak kita langgar. Tapi kena tahulah, dua-dua kena seimbang. SOP dunia kita kena jaga, SOP akhirat pun kena jaga. Inilah hamba yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wassalamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum